ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bila kita faham agama, maka Allah akan redha dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi ada bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, Allah akan beri faham agama. Yang mana memahami agama ni adalah satu rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagaimana kita sanggup bangun waktu pagi sebelum subuh lagi, kerana apa? Kerana kita faham agama. Dan tidak semua orang diberi faham agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada mereka yang nak sahaja Allah akan beri faham. Jadi pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian ataupun kuliah kita melalui pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebelum tu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa punya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan liyabluwakum, supaya Allah boleh menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, manakah di kalangan kamu wahai manusia yang terbaik amalan dia. Jadi daripada ayat ni kita faham bahawa kehidupan kita sepenuhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira apa, tak kira siapa, termasuk saya. Dan ujiannya mengikut bidang ataupun di mana Allah campurkan kita. Kalau kita seorang pendakwah, ujiannya secara pendakwah. Kalau kita orang tua, Allah uji sebagai orang tua dalam bentuk-bentuk yang berkaitan dengan orang tua. Kalau kita orang yang berpangkat, Allah akan uji dalam bentuk berpangkat kita tu. Kalau kita orang kaya, begitulah ujian Allah. Seterusnya mengikut mana-mana bidang yang Allah Ta'ala campur dalam kehidupan dunia ini. Jadi bila kita faham kehidupan kita ni adalah satu ujian, sebagaimana biasa ujian ni Allah letak di suatu tempat, macam pelajar, kita ajar dia sampai satu tempoh dia diuji dengan peperiksaan. Jadi kehidupan kita ni Allah letak di dunia ni satu benda yang elok, satu benda yang tak elok. Benda tak elok tu maksiat nama dia. Benda yang elok ni ibadat. Bila sebut ibadat, dia berlawanan terus dengan maksiat. Berlawanan dengan maksiat. Jadi sebagai orang yang faham agama, dia faham bahawa kehidupan dia di dunia ini adalah satu ujian. Dia nak pilih yang mana? Mesti dia akan pilih kepada yang beribadat. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan matlamat utama ialah supaya beribadat. Sebab itulah setengah ulama dia sebut kehidupan kita ni penuh dengan ibadat. Luar daripada ibadat, maksiat. Sehingga kita masuk tanda ibadat juga. Kita meninggalkan ingat kepada Allah ketika kita masuk tanda, dikira ibadat. Itu besarnya ciptaan Allah, harapan Allah dengan mencipta kita supaya kita beribadat kepada dia. Kalau nak urai satu persatu memang panjang. Jadi kita akan teruskan sambung pengajian kita, yang mana sebelum ni kita dah belajar ada 4 halangan-halangan daripada halangan kepada kita sebagai hamba Allah dalam beribadat kepada Allah. Pertama kita dah belajar halangan dunia, yang kedua halangan syaitan, yang ketiga halangan makhluk, yang keempat halangan nafsu. Dan hari ini Imam Ghazali akan sebut tentang ibadat, tentang ibadat ataupun bahagian ibadat. Kita baca sikit.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fi daraini amin. Imam Ghazali kata, wa'lam anna hahuna aslan asilan wa huwa anna al-ibadata satran, satrul iktisabi wa satrul ijtinab. Maksud miskin ni bukan miskin harta, miskin ilmu. Kita ni sebenarnya miskin. Kita bergantung dengan ilmu para ulama-ulama dahulu. Dia dalam surah dia sebut, Syekh Dahlan dia sebut, ayyuhal miskin, ketahuilah kamu wahai orang miskin, anna hahuna aslan asilan, bahawa di sana, iaitu pada pembahasan di sana ni, maksud sini pada perbahasan tentang nafsu kita. Nafsu kita di sana ada satu asal yang asilan, yang sangat asal yang perlu kita tahu tentang ibadat. Dia kata wa huwa anna ibadata satrani, bahawa ibadat ada dua, satran kismaini, ada dua bahagian. Ada dua bahagian utama, ataupun disebut at-tariqaini, ada dua jalan utama. Yang pertama satrul iktisab. Yang pertama ibadat ni ialah bahagian usaha. Bahagian usaha. Wasatrul ijtinab. Yang kedua ibadat kita pada Allah ni ialah jalan menjauhi. Menjauhi. Fal iktisabu fi'li ta'ati. Adapun yang jenis usaha ni ialah ibadat yang berbentuk supaya mereka semua beribadat kepadaku. Jadi ibadat ni sangat luas. Tak semestinya solat, tak mestinya puasa, bahkan kita jauhkan diri kita daripada maksiat, daripada mengumpat, daripada mencuri, daripada mencela orang dan sebagainya. Kita menjauhkan diri kita, dikira ibadat juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep ibadat ni luas. Itu kita nak faham dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Contohnya kawan kita ajak pergi kita, kita ada pilihan. Dalam hidup kita ni ada pilihan. Kita nak dengan tak nak. Kawan kita ajak kita pergi berjudi contohnya. Kita tak nak. Tak nak, dosa. Dah dapat pahala. Yang kita tak buat perkara maksiat pun sentiasa dapat pahala di sisi Allah. Itu maksud dia ibadat, iaitu usaha dan menjauhi. Wa huwa taqwa. Dan dia mana al-ijtinab. Ijtinab tu maksudnya menjauhi ataupun menegah diri daripada maksiat dan perkara-perkara yang buruk, itulah yang disebut taqwa. Yang selalu kita sebut dalam solat, apa ni, khutbah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqul fi'l amal. Fi'l amal perintah. Dan kaedah rukuk khutbah dia disebut ittaqullah. Hendaklah kamu bertakwa. Perintah adalah perintah. Jadi kita menjauhi maksiat itu dinamakan takwa. Ada pun kita buat ibadat, ibadat kan. Sebab itu menjauhi maksiat dinamakan takwa. Sebab takut ni ialah kita, maksud takut di sini ialah kita takut melanggar perintah Allah. Sebab itu orang semakin takut dengan Allah semakin dekat. Dia tidak sama dengan kita takut kepada harimau. Takut pada harimau, kita menjauhi dia. Kita menjauhi dia. Jadi takut kepada Allah ni ya, kita menjauhi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang buruk dalam hidup kita dan sebagainya. Itu dinamakan takwa. Bila kita takut iaitu, maka rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud takwa pada syariat Islam. Lepas itu Imam Ghazali sebut lagi, dia kata wa anna safral ijtinabi ala kulli halin aslamu wa aslahu wa afdalu wa ashrafu lil 'abdi min syarri al-iktisab.
Imam Ghazali sebut di sini, dia kata ada bahagian ijtinab ni. Ijtinab ni kita menjauhi semua jenis maksiat dalam hidup kita. Maksiat banyak sekarang susah kita nak jawab kan. Bangun pagi pun dah ada TikTok, tengok 1 jam tak rasa apa. Allah tarik masa kita dengan sebab apa ni? Dengan sebab perkara-perkara ni, perkara hadis, perkara baru yang ni dicipta oleh manusia. Itu juga halangan-halangan ibadat kita kepada Allah SWT. Sebab itulah dulu saya pernah berusrah 20 tahun lepas di Sabah dengan para sahabat di sana. Ada semua sahabat saya sini, Ustaz Jaya, dia baca satu hadis. Hadis itu menyebut para sahabat ni dia jadi tamak pada ibadat. Tamak pada ibadat. Tamak ni kalau apa? Allah boleh bagi tamak yang lain, iaitu tamak pada ibadat. Nabi ada menyebut tentang umat dia selepas dia wafat, khususnya umat akhir zaman macam kita. Nabi sebut tentang pahala dia begitu. Jadi salah seorang para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah ukuran pahala mereka kita? Ketika itu para sahabat bersama dengan Nabi. Nabi kata khamsuna min rijalikum. Itu yang saya harapkan. Khamsuna min rijalikum. Pahala dia keadaan seperti 50 di kalangan kamu. Kalangan para sahabat kan? Besar pahala. Besar pahala. Sebab apa kalau kita fikir zaman Nabi, mereka taat, patuh dan sebagainya. Sebab mereka dijaga oleh Allah daripada banyak maksiat. Ada zaman kita maksiat berapa banyak. Sekarang ada sentiasa ada di tanya-tanya kita, di tanya-tanya anak kita, telefon khusus. Bahkan istilah Arab ni ada satu fatwa. Saya pernah dengar satu fatwa yang dibaca oleh Imam istilah Arab tentang bahaya al-hati. Hati telefon masalah. Serta betul juga. Memang banyak masa kita aplikasi. Ada dengan apa ni, Facebook, YouTube, apa lagi, TikTok, macam-macam lah aplikasi. Kalau anak kita game, Mobile Legends, PUBG, Roblox, macam-macam. Kalau kita sendiri pula Facebook, kalau remaja Instagram, yang baru TikTok, tak ada 41. Kita tengok sampai pun gigil sangat terlalu lama benda-benda. Jadi kalau orang yang berjaya, yang itu baru yang kita kata di sekitar kita, belum lagi yang di luar lagi. Dengan apa, disco, dengan macam-macam lah. Yang tak tahu, saya nak sebut apa-apa tentang kawan terbaru ni, tak tahu lah. Terlalu banyak sangat. Kalau sebab itu, ada tengok itu dengan YouTube, dengan website dan sebagainya. Jadi tak pelik kan kalau Nabi kata mereka ni kita ataupun orang yang berjaya menghadapi halangan-halangan sekarang ni, dunia akhir zaman ni, Allah bagi seperti 50 ibadahnya, seperti 50 di kalangan para sahabat terdiam. Seolah-olah sahabat ada hidup zaman kita ni, tak kerja ibadat. Jadi kalau kita yang berada di zaman kita sekarang tak mau rukuk sebagai janji Nabi, maka ala rugi saja. Sebab dalam zaman ini zikir kita sangat berlebihan, tasbih kita sangat berlebihan, bacaan Al-Quran kita sangat berlebihan zaman kita. Sebab ujiannya semakin tinggi. Sebab orang yang mana diuji oleh Allah, kita semua. Tapi sama ada individu, masyarakat, negara, maka banyaklah pahala dia di sisi Allah. Sekiranya dia ada syarat, sekiranya dia dapat menempuhi dengan sebaik-baiknya untuk beribadat kepada Allah. Ini sama lagi. Jadi Imam Ghazali ini ada yang kata bahagian ijtinab ini menjauhi daripada maksiat dan perkara-perkara buruk ni. Dia kata ala kulli halin aslamu. Semua keadaan dia lebih selamat. Kalau kita boleh menjauhi apa?
Saya selama kita ni nak menjauhi susah, kita nak menjauhi telefon kita, tak boleh. Kena sentiasa berdekatan. Nanti ada orang WhatsApp, nanti ada orang telefon. Sebab bila mendekat dengan benda tu, dia mengarahkan kita tinggal baca Quran, tinggal berzikir. Bagi orang yang macam tu lah, ada orang ada masalah macam kita yang boleh kontrol, boleh insyaAllah masalah. Tapi kebiasaannya macam tu, susah. Jadi dia kata bahagian yang menjauhi iaitu maksiat dan perkara buruk ni, aslamu, kesemuanya adalah lebih selamat, wa aslahu, lebih baik, aslahnya lebih membaiki jiwa kita, wa afdalu, dia lebih afdal, wa asrafu, dan lebih mulia. Sebab itu orang yang mulia ni orang warak. Sebab itu kalau kita tengok dalam apa ni, iman murid Imam Ahmad bin Hanbal, bila ditulis kitab tentang Imam Ahmad bin Hanbal, dia tulis Al-Imam Ahmad Al-Wari. Wari ni sangat warak. Imam Ahmad ni sangat warak. Dalam bahasa Arab dia panggil fa'il. Ini dia wazan tasghir. Dia terlalu warak. Warak ni orang yang menjaga diri dia daripada melakukan maksiat. Jadi Imam Ghazali kata, yang bahagian ibadat yang menjauhi daripada maksiat dan perkara buruk ni adalah lebih selamat berbanding daripada bahagian al-iktisab. Al-iktisab ni dia sembahyang, puasa, amalan sunnah, ini betul ibadat. Lebih selamat yang menjauhi. Maksudnya kita menjauhi benda yang maksiat tu, yang taat ni buat juga. Maksudnya yang taat ni buat biasa je, solat 5 waktu, begitu je lah. Bukan kata bila menjauhi maksiat dengan perkara buruk ni taat tak buat, bukan maksudnya tu. Maksudnya sini, maksudnya yang taat buat juga, dan buat biasa-biasa je, solat 5 waktu, tak tinggal, solat sunat sikit-sikit. Tapi dia lebih maksiat langsung dia tak buat. Itu maksudnya sini. Maksudnya itu lebih baik daripada yang dia buat taat, yang banyak-banyak maksiat dia buat juga. Itu maksud kata-kata Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kata walizalika, kerana itulah, kerana mana? Kerana bahagian ijtinab lebih afdal, yastaghilul mubtadi'una min ahli al-ibadati allazi lahum fi awal darajatil ijtihadi bisa al-iktisab. Menyibukkan diri orang-orang yang mubtadi'una. Mubtadi' orang yang mula-mula, orang yang berjinak-jinak dengan ibadat, min ahli ibadat allazi hum, yang mana mereka berada pada peringkat yang mula-mula untuk buat ibadat, bisa al-iktisab. Dia ikut jalan buat taat. Imam Ghazali kata orang yang mula-mula buat ibadat ni mesti dapat banyak sembahyang, tapi maksiat buat juga. Nak puasa maksiat buat juga. Dia orang yang mula mubtadi macam kita. Kullu himmatihim an yasumu naharuhum. Setiap hemah mereka, iaitu orang-orang yang mubtadi, orang yang mula-mula berjinak dengan ibadat ni, an yasumu naharuhum, mereka puasa, mereka utamakan ibadat. Wa yaqumu lailahum, dan mereka qiyamul lail pada waktu malam, wa nahwu zalik dan selainnya. Maksudnya setiap ibadat dia fokus itu, tapi maksiat buat juga. Itu orang mubtadi. Dan Imam Ghazali kata wa yastaghilu muttahuna ulul basair, dan menyibuk-nyibuk ataupun mempersibukkan diri mereka orang yang muntahun. Dia bila sebut apa ni, orang mubtadi, dia ada muntahun, ada muntahun, dia sebut mubtadi ni orang yang mula-mula berjinak dengan ibadat. Muntahun ni orang yang lama dalam buat ibadat. Orang yang lama buat ibadat. Jadi orang yang lama buat ibadat ni maksudnya orang buat ibadat dah lama, dan dia ada ilmu tentang ibadat, dan dia buat ibadat dengan penuh
syariatnya, iaitu hukum-hukum fiqh yang betul. Jadi orang yang mutahu ni, dia kata min ahli ibadah bisa berijtinab. Kalau orang yang memang sebab di kehidupan kita ni penuh dengan maksiat, sebagai ujian Allah. Maksiat semua Allah yang buat. Perkara yang berdosa, perkara yang buruk, kita nak faham Allah yang buat semua sebagai ujian kepada kita. Jangan kita menafik pula. Ada orang dia kata benda yang tak baik bukan Allah yang buat, Allah yang buat sebenarnya. Cuma ada kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, kita beradab dengan Allah. Setiap benda yang tak baik, kalaulah boleh, kita jangan nisbah kepada Allah. Sebab Allah larang. Sebab Allah larang. Bila Allah larang, janganlah kita nisbah kepada dia sebagai adab. Tapi hakikatnya Allah yang buat sebagai ujian kepada kita. Kita dapat ujian. Setiap benda buruk, ujian. Jadi Allah buat ni bukan sia-sia. Jadi orang-orang yang orang-orang yang muntahin, orang-orang yang dah lama beribadat, orang yang dah jiwa dia sebati dengan ibadat, dan banyak ilmu tentang ibadat, maka mereka lebih fokus kepada al-ijtinab. Ijtinab ni menjauhi maksiat dan perkara-perkara yang buruk. Sebab nak menyempurnakan ibadat mesti benda yang tu, atau disebut jalan-jalan ke arah menjadi warak, orang yang warak. Warak ni orang yang menjauhi maksiat. Imam Ghazali sebut lagi, inna mahimmatuhum an yahfazu qulubahum. Orang yang mumtahin ni, himmah mereka, semangat mereka, tujuan mereka ialah mereka nak menjaga hati mereka anil maili ila ghairillah, daripada cenderung kepada selain daripada Allah Ta'ala. Itu fokus ataupun matlamat orang yang mumtahin, orang yang dah berilmu tentang ibadat. Jadi kita yang kurang ilmu tentang ibadat ni, kita duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu kita nak menjaga perut-perut mereka daripada fudul. Fudul ni benda-benda yang lebih. Dalam ilmu tasawuf, fudulul halali haramun, kaedah dia. Dia panggil qawaid. Dia ada satu buku, Qawaidul Tasawuf. Tak silap saya kadangan Imam Ghazali juga. Dia ada sebut tentang fudulul halali haramun. Kita melebih-lebihkan benda halal, haram. Contohnya kita makan terlampau banyak. Halal kita makan, tapi kita melebih-lebihkan, dia jadi haram di sisi orang tasawuf. Ilmu tasawuf ni, orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, melebih-lebihkan benda yang halal jadi haram. Begitu juga orang tasawuf ni, dia letak satu rukun yang baru dalam solat, tapi rukun dia pun ada dalam apa ni, dalam Quran juga, khusyuk. Kalau lah Nabi letak apa ni, kalau ulama fiqh kita letak khusyuk sebagai syarat yang lain daripada 13 syarat solat tu, nescaya kita sentiasa batal solat kita. Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat bini kat rumah, batal solat, kena takbir semula. Allah. Nasib baik ulama-ulama fiqh tidak tarjihkan bahawa khusyuk ni rukun solat. Dia hanya apa ni, keafdaliyah, kelebihan solat saja. Jadi orang yang khusyuk ni lebih baik pahala solat dia berbanding dengan orang yang tidak khusyuk. Jadi fudul halal ni melebihkan benda halal, hukum dia haram di sisi ahli tasawuf. Wa alsinatahum anil lagwi, adam orang muntahi juga nak menjaga lidah-lidah mereka dari pukul 3 pagi sampai subuh. Pukul 5 kita tidur, tak bangun-bangun, tengok bola. Membicara tentang bola melalui lidah kita, dia panggil itu benda-benda yang larang. Min husni Islam tarki ma la ya'nih atau kama qala Rasulullah. Daripada kebaikan Islam ialah, Nabi kata, meninggalkan perkara yang tidak perlu. Tak perlu benda tu dalam hidup kita. Tapi kita duduk memperbualkan juga. Tentang bola,
tentang kereta. Nak berbual bukan tak boleh langsung. Boleh, tapi masa jangan terlampau lama. Itu tak faedah. Tanya, Malaysia dengan Vietnam berapa kosong semalam? 1-0. Cukup lah. Tak payahlah kita ulas lagi, kita ulas. Oh, Malaysia kalau turun Zainal Abidin ke apa semua, hebat duduk main kat go apa semua, duduk terang-terang macam tu, sampai habis masa setengah jam. Itu buang masa. Buang masa. Wa ayunahum anin nazari ila ma la ya'nihi anin nazar. Dan juga orang muntahid, orang yang yang dah lama beribadat dan faham tentang ibadat, mereka nak jaga mata-mata mereka daripada perkara yang tidak berfaedah, la ya'nihi, yang tak boleh mereka lihat. Maksiat, kita keluar je kat Tesco, kat Lotus, tengok macam-macam dah. Kita tengok Cina pakai seluar pendek, aurat lah. Penuh dengan maksiat. Sebab itulah Nabi kata di akhir zaman ni, siapa yang boleh menjaga benda-benda ni, maksudnya tidak melakukan, Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan tidak ada perkara-perkara maksiat di kalangan mereka. Kita sikit lagi, belum isyrak lagi kan. Walihazal makna qala al-'abdu tsani min 'ubbad wa kanu sab'atan li Yunus. Imam Ghazali meriwayatkan satu riwayat Israiliyat. Ya Bani Israel ni orang Yahudi lah, orang Yahudi kan. Dia banyak ilmu daripada mereka. Sebab itu Nabi kata, wa hadithu an Bani Israel wala haraj, atau kama qala. Nabi kata, berceritalah kamu tentang kisah-kisah Bani Israel ni, wala haraj, dan kamu jangan rasa berdosa. Sebab itulah di zaman Nabi ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Salam. Dia ulama di kalangan para sahabat, tapi dia berasal daripada agama Yahudi, dan dia banyak menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Sebab bukan sebahagian besar lah, memang sebahagian besar para Nabi Allah Ta'ala wujudkan di kalangan Bani. Jadi bila Abdullah bin Salam masuk Islam, maka banyaklah riwayat-riwayat Bani Israel yang dia cerita. Sebab mereka ni satu golongan, Nabi di kalangan mereka ni sangat banyak. Jadi cerita tentang mereka pun banyak. Jadi Nabi membenarkan para sahabat untuk bercerita tentang mereka kepada kita sebagai pengajaran. Jadi Imam Ghazali ni dia riwayat juga. Satu riwayat daripada riwayat Bani Israel tentang Bani Israel. Imam Ghazali kata, walihazal makna, kerana tu mana yang kita sebut tadi tentang ijtina, iktisab. Qala al-'abidu tsani min al-'ubbad, berkatalah seorang muntahid. Dia kata minal ubad, daripada hamba-hamba. Ubad ni jamak daripada ahli ibadat. Ubad ibadah, ahli ibadat. Mereka ni di kalangan ahli ibadat. Wa kanu sam'atan, mereka ada 7 orang. Zaman Nabi Yunus ni ada 7 orang ahli ibadat. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, ya Yunus, wahai Nabi Yunus, inna minan nasi man hubbiba ilaihimus salawat fala yusiruna 'alaiha syai'an. Ada jenis manusia ni, mereka diberi kasih, maksudnya Allah beri kasih kepada mereka ibadat solat aja. Ada jenis suka solat macam kita sekarang lah. Ada jenis orang suka solat, lepas solat, lepas solat habis sunat duha, sunat apa aku nak buat, tak ada nama sunat mutlak ajalah. Salli sunatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, sunat mutlak dia pergi. Sebenarnya sunat mutlak je. Sebab habis duha 8 rakaat, paling banyak dia buat semua. Setengah riwayat kata boleh buat sampai 12, dia buat 12. Lepas 12 rakaat, sembahyang pun lagi tak ada nama sembahyang dah. Isyraq buat dah, duha buat dah. Sunat mutlak. Jadi ada di kalangan manusia Allah sukakan dia beribadat yang jenis iktisab ni solat. Jadi dia solat je, solat. Fala yusiruna 'alaiha syai'an. Dia kata, wahai Nabi Yunus, tak boleh memberi kesan atas apa dia sesuatu pun. Kalau kita kata bersedekahlah, solat lagi baik. Tak solat dengan macam kita.
Wa hiya umumul ibadah bisabatillah wasudhi wa tadarrul ibtihad. Dan solat ni adalah tiam pada agama, dan dia boleh menetapkan diri kepada Allah dan membenarkan agama. Tadarruk, salat juga ialah tadarruk merendah diri kepada Allah wa ibtihad, dan merayu-rayu kepada Allah. Kita solat sebenarnya sedar tak sedar sebenarnya kita membenarkan agama kita, agama Islam. Kita merendahkan diri kepada Allah dan kita merayu kepada Allah, hakikat solat. Dan sahabat Nabi Yunus juga, ubat di kalangan ubat ahli ibadat zaman Nabi Yunus juga, dia sebut, dia kata wa minhum man hubiba ilaihimus shaum. Ada orang yang Allah Taala condong ke hati dia hanya ibadat puasa je, fala yusiruna alaihi syai'an, dan tidak memberi kesan dia tidak pilih ibadat, melainkan ibadat yusirun maksudnya yakhtaru, pilih. Tak ada ibadat lain yang dia rasa yang terbaik untuk dia melainkan puasa sahaja. Cakaplah apa, sembahyang tu sembahyang juga lah, tapi puasa ni tak berhenti. Sebab setahun kita boleh puasa, kita boleh wajib tinggal puasa hanya lebih kurang 6 hari. Hari raya puasa sehari, hari raya haji, hari raya haji, lepas hari tasyrik, lepas hari Sya'ban. Sya'ban 6 hari lebih kurang. Itu sedekah. Ada setengah orang dia sembahyang ni sembahyang lah, tapi tak berapa rajin sangat. Asal sunat malam, yang wajib dia sembahyang lah, tapi hati dia Allah Ta'ala condong kepada ibadat sedekah, dan dia tidak pilih ibadat yang lain. Maksudnya dia tidak buat banyak sangatlah yang lain melainkan sedekah. Nasihat apa pun dia cakap, aku nak sedekah. Ya Yunus, dia kata, wahai Yunus, wa ana mufassirul laka hazil khisal, aku nak terang kepada kamu tentang sifat-sifat ni. Hebat dia ni. Ni orang hebat, dia nak terang kepada Nabi Yunus, nak bagi tahu kepada Nabi Yunus, nak bagi tahu kepada Nabi ni. Memang hebat dia ni, hal ibadat ni, muntahid ni. Faj'altu la salatika sabra 'alal ba'sa, maka jadilah panjangnya solat kamu itu sabar di atas kesusahan. Ni dia bagi apa ni, ijtinab. Sebab susah dalam solat tu. Kalau kita jenis bukan orang tahfiz ni kan, imam tahfiz baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, baca 3 muka surat. Kita kat belakang ni, bila nak habis imam, bila Allahu Akbar, mentang-mentang mari benda bisikan dalam hati kita tu. Jadi kita sabar sebab di situ ada al-baksha, rasa susah. Rasa susah. Jadi di situ ada pahala, dia panggil ijtinab juga. Waj'al shaumaka samta, dan jadilah puasa kamu samta. Samta ni dia as-sakta, tahan. Tahan an kulli su'in, daripada setiap benda yang buruk. Bila kita sebut kita puasa, kita bukan puasa perut je, mesti puasa mata, puasa telinga, puasa hidung. Puasa hidung jangan cium makanan kan? Puasa mata jangan tengok maksiat. Jadi dalam puasa kita tahan diri kita daripada benda-benda tu. Dia ada ijtinab. Bawa makanan tutup hidung, tak tengok maksiat, tutup mata, tutup aje. Di situ dia ada ijtinab. Ijtinab pada, iktisab pada, dua-dua ada. Sebab tu dalam ibadat ni, kalau kita betul-betul fikir, kalau ikut aku ni malah, malah tu ijtinab tu kita kena jawab, tapi kita buat juga. Jadi dalam ibadat tu dia ada iktisab yang kita buat ibadat, ijtinab kita jauhi perasaan malas. Kalau kita fikir secara halus, dalam ibadat kita ada dua tu, kalau kita faham. Bila tidak ada dua ni, tu yang timbul perasaan lambatnya imam ni, lambat. Ada imam-imam pun kena faham lah. Kalau pagi-pagi, kalau hari kerja, bolehlah kita baca panjang sikit. Kalau hari tak kerja, hari kerja baca pendek sikit, baru orang datang. Kalau tak kerja, baca panjang macam hari Sabtu, panjang sikit, tidak ada masalah. Lepas tu waja'al sadaqataka kafal azza, dan jadilah sedekah kamu ialah menahan daripada azza. Azza ni daf'ah wa syarfah wa na'ah. Maksudnya dalam sedekah ni kita rasa sayang. Sebelum kita sedekah ni, sayang nak bagi RM10, apa kita bagi juga, kita tahan. Itu dia panggil ijtinab. Ijtinab maksudnya kita jauhi perasaan sayang. Iktisab yang kita sedekah tu,
Kita sedekah iktisab, kita buat amalan taat. Ijtinab, kita jauhi perasaan sayang tu. Sebab apa? Sebab di sana balasan Allah sangat banyak. Fa innaka la tatasaddaq bi syai'in afdala min sesungguhnya kamu wahai Yunus la tatasaddaq bi syai'in afdala minhu, kamu tidak akan bersedekah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Daripada apa? Daripada kita bersedekah taat, yang keduanya kita ijtinab. Ijtinab ni kita boleh jauh perasaan hati kita sayang pada harta. Wala tasumu bi syai'in azka minhu, dan kamu tidak boleh berpuasa wahai Yunus, wahai Nabi Yunus, bi syai'in azka minhu, ibadat puasa yang lebih suci daripadanya. Ijtinab ni jaga tadi lah, jaga mata. Ada dua dalam ibadat kita. Fa iza alimta anna jannah bil ijtima' aula bi ri'ayah wajtihad fihi, kalaulah kamu tahu bahawa ijtinab ni lebih utama kita nak jaga, maksudnya kita menjauhi maksiat, dosa dan sebagainya, itu lebih utama kita jaga. Wajtihad fihi, maka bersungguh-sungguhlah kamu padanya. Fa in hasalalaka satran jami'a, maka terhasillah kepada kamu kedua-duanya. Iktisab pun ada, ijtinab pun ada dalam ibadat kita. Jadi setakat tu sajalah untuk pagi ni. Isra' pun dah masuk dah. Mudah-mudahan ibadat kita ada dua-dua unsur tu. Maksud kita, dalam ibadat juga kita jauh maksiat dan kita buat amal ibadat. Dia sebenarnya semua ibadat ada macam tu. Tak kira termasuk yang ibadat kita kita menyampaikan ilmu, yang kita buangnya tu, kita jauh perasaan tu, kita ijtinab. Penyakit hati tu, penyakit hati. Jadi begitulah untuk untuk pagi ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ni mendapat rahmat daripada Allah SWT, dan kita tingkatkan, kita mengupgradekan amal ibadat kita. Bukan kita yang nampak, yang tak nampak dalam hati kita pun kita perbetul, kita perbaiki, dan kita mempertingkatkan mutunya di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa qullan ataina hukman wa ilma. Wasakhkhar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.